Okey, baik. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Nah, boleh. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik, selamat datang diucapkan kepada semua partisipan untuk kalimat peserta bagi Virtual Make Robot Challenge peringkat negeri Johor yang mana dibawa oleh Makerspace UTHM, Elvira System, Sam Berhad, dan nanti akan diterangkanlah oleh owner untuk pertandingan ini, TS Muhammad Syukri. Baik, sebelum kita mulakan majlis, kita mulakanlah dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi. Okey, minta maaf baby saya nangis. Jadi lepas ni TS akan mengambil alih. Dia akan terangkan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan TS Muhammad Syukri untuk memulakan taklimat peserta bagi pertandingan yang diadakan, di mana pertandingan ini bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dengan ini saya mempersilakan Tuan. Okey, Assalamualaikum semua. Boleh dengar? Boleh. Boleh dengar. Okey, selamat datang ke taklimat kita untuk program Virtual Make Robot Challenge . So, ini kali pertama, nak kata kali pertama pun tak juga. Sebelum ni program ada, memang saya ada buat program, di TSM memang ada buat program. Cuma sebelum ni kita panggil dia sebagai fast forward. Adalah cikgu-cikgu di kawasan Batu Pahat, Muar, Pagoh dan Muar Keluang yang terlibat lah. Betul tu kita buat kira macam secara jemputan sahaja. So tahun ni kita buat secara terbuka untuk satu Johor. Okey. So kita buat secara virtual sebab memang kita tak boleh buat secara face to face pun sekarang, tapi secara tak langsung benda ni pun satu ada jugalah kebaikan dia bila kita buat virtual ni, jadi ramai lebih mudah untuk peserta masuk. Okey. So okey, so program ni saya buat bawah UTHM. Okey, bawah UTHM. So dengan kerjasama My Board Academy, Elvira iaitu rakan industri kami, dan juga dua sekolah angkat iaitu Sekolah Parit Bakar Tengah dan Sekolah Felda Lok Heng Selatan. So dia jadi macam kita orang punya co-host lah untuk kali ini. So nanti saya ceritalah dia punya perancangan besar untuk pertandingan ni . So pertandingan ni bukan setakat pertandingan macam ni, dia akan jadi lagi besar insya-Allah pada tahun masa akan datang. Okey. So ini tema, actually tema dia lah Creating Makers of Tomorrow. Okey, kita nak pelajar buat benda, buat robot tu. Kita tak nak dia just macam beli, pasang, masuk bertanding, ataupun beli tak pasang pun dah siap pasang, terus masuk bertanding. Okey. So kita nak mereka cipta robot sendiri. Okay, mereka cipta. So gunalah kreativiti masing-masing. Guna apa yang ada. Jadi maknanya kalau tak mampu beli yang bernama mahal, kita pakai barang-barang apa yang ada di sekeliling kita. Okey. So ini dia punya spirit of the program lah. Saya lebih suka ni sebagai program. Competition tu just dia punya motivation lah. Tapi yang penting program ni. Okey, kita nak ajar pasal macam mana nak buat benda ni . Okey. So, okey, apa beza dengan pertandingan lain? Okey. Kita mikro pengawal sahaja wajib guna microbit. Okey, kita akan guna microbit untuk mikro pengawal.
Yang lain tak kisah nak pakai motor apa, nak pakai tayar apa, nak pakai body apa, nak pakai sensor apa, ikut kreativiti dan kemahiran pelajar sendiri. Katakan pelajar pandai pakai motor jenis ni, dia dah biasa pakai tayar jenis ni, pakailah tayar tu, pakailah motor tu. Okey, sebab ini akan efek pada apa robot tu akan jadi nanti. Kita akan tengok apa robot tu akan jadi bergantung pada kreativiti kita. Okey, kenapa guna microbit? Kenapa wajib? Sebab sebenarnya microbit ni patutnya sekolah dah ada lah microbit. Okey, sebab dia digunakan dalam RBT. So hopefully kalau dalam RBT dah diajar, so tak adalah teruk sangat kan, maknanya dah ada basic, kita boleh terus straight kepada robot. Walaupun tak pernah belajar microbit, okey, walaupun tak pernah belajar, dalam bengkel akan diajar asas lah macam mana nak buat microbit dan macam mana nak programkan robot tu supaya boleh bergerak. Dalam bengkel nanti kita akan buat sampai robot tu, kita akan cuba buat sampai robot tu bergerak lah. Cumanya robot tu dia akan gerak secara basic lah, basic saja gerakan dia. Macam mana nak buat supaya dia laju, macam mana supaya dia boleh kona baring ke apa, itu bergantung pada peserta punya kreativiti, kepandaian buat program. Maknanya at the end of the day, semua boleh buat satu robot yang ikut garisan. Mungkin tak laju je lah, tapi semua boleh buat. Semua akan berjaya lah. Okay. So, robot yang kita buat tu, walaupun kata bergantung pada kreativiti, tapi satu elemen yang dia mesti boleh buat ialah dia boleh bergerak mengikut garisan secara autonomous. Okey. Itu je syarat dia. Bergerak mengikut garisan secara autonomous. Jadi lebar garisan, warna garisan, material garisan, nak pakai garisan tu biasa kita pakai binding tape. Tapi kalau tak nak pakai binding tape, katakanlah nak pakai color, watercolor ke cat ke apa pun boleh, tak ada masalah. Jarak ni maksud dia nak buat track tu lah. Track tu nak buat track tu berpusing ke ataupun track tu jenis satu hala je. Mana daripada hujung sampai hujung dia tak patah balik pun boleh. Bentuk litar berapa kona nak buat. Nak buat ikut litar lumba ke, nak kona baring ke apa ke, nak buat ada macam turun naik bukit ke apa, itu bergantung pada kreativiti. Sebab ini semua akan bawa pada markah. Maknanya semua orang boleh buat robot yang ikut garisan. Tapi kalau nak menang, kenalah buat robot saya boleh buat benda yang orang lain tak boleh buat. Dia punya cara pembentangan tu nanti. Kenapa saya patut menang? Saya patut menang sebab robot saya boleh transform, katakan. Macam tu. Tu itulah. Jadi bergantung pada kreativiti. Okay, dia tak bergantung pada susah senang. Dia bergantung pada kreativiti. Ya? So memang ditekankan ialah kreativiti dan membina dan membuat benda ni. Okay. So bila tu bentuk dia pun bergantung kepada kreativiti. Okay. Katakanlah robot tu besar. Tak semesti besar tak bagus. Besar pun mungkin bagus. Mungkin kata robot saya besar sebab saya nak robot ni bawa barang. So itu pasal robot saya kena besar. Ataupun robot saya kecil. Kenapa robot saya kecil? Oh, robot saya kecil sebab saya nak buat supaya dia boleh lalu ruang-ruang yang sempit. Macam tu. Okey, jadi dalam presentation tu bagi tahulah kenapa robot saya besar, kenapa robot saya kecil, kenapa robot saya panjang, kenapa dia kurus, kenapa dia gemuk, kenapa dia tinggi, kenapa dia rendah. Macam itulah. So tak tertakluk pada syarat saiz besar mana, apa besar mana, tak. Sebab kalau kita buat syarat tu nanti, kalau katakanlah peserta nak buat body pakai kayu ke apa, susah nak crack kecil-kecil. Susahlah dia kan, kesianlah dia. So boleh. Nak pakai kotak pun boleh. Kalau ada kat rumah ada kotak ataupun ada Tupperware, jangan ambil Tupperware yang mahal tu Tupperware kedai ringgit kedai RM2 tu boleh lah. Buat Tupperware tu sebagai body robot pun boleh. So selain daripada dia jadi body robot saya juga boleh bawa barang sebab dia Tupperware. So boleh isi barang dalam tu kan. So macam tu pertandingan ni. Okey. So penilaian. Okey, penilaian ni untuk pertandingan, tapi saya harap janganlah ni sangat pada pertandingan ni. Saya nak lebih kepada program ni, kepada buat robot ni. Buat satu robot, pertandingan tu secondary lah. So main aim dia kita nak buat robot. Okey, pertandingan ni just macam nak kasi seronok je. Okey. So 20% ialah pergerakan.
Okay, nanti saya akan go through lah step satu ni. Step satu daripada 4 ni. Okay, pergerakan, fungsi tambahan, kreativiti reka bentuk dan persembahan video. Tak ada documentation. Kebanyakan tak berapa minat buat documentation kan. So tak ada documentation Cuma perlu hantar video tu sahaja nanti. Dalam video tu kenalah cerita yang 3 yang atas tu. Pergerakan, fungsi tambahan dan kreativiti reka bentuk. So buat video ni senang kan. Ramai suka buat video. Video pun 5 minit je. So benda ni slide ni saya akan share nanti dalam grup. Okay, video ni pun saya akan share. Ni record so saya share nanti. So tak ada, boleh buatlah ulang kaji. Okay, kalau ada terlupa ke apa, ataupun saya punya konsep is apa yang saya kata tak boleh tak buat, semua boleh. Misalnya saya cuma kata kena pakai microbit. Okay, microbit kena pakai. Yang lain-lain yang saya tak kata wajib tu semua boleh buat. So go and use your creativity, have fun in doing it. Nak buat robot pakai kain. Orang tak pernah buat robot pakai kain. Nak buat pakai kain. Boleh. Apa pula tak boleh kan? Jadi robot saya pakai kain. Jadi langgar orang tak sakit sebab dia lembut. Okay. Okay. So dari segi pergerakan, apa yang kami akan tengok kelancaran. Dia bukan laju dia kelancaran. Okay. Laju pun bolehlah sebagai satu function. Tapi yang penting ialah kelancaran. Sebab kadang-kadang robot line follower ni dia laju. Tapi dia bila sampai kat corner tu dia brake. Lepas tu dia reverse, brake, selalu laju kan. Jadi dia tak lancar. Jadi yang saya nak tengok ialah kelancaran. Sebab saya tak nak peserta keluar duit banyak untuk beli motor yang mahal. Nak kasih laju kan. Saya tak nak yang tu. So kita tak perlu buat laju. Nak buat laju tak apa. Tapi tak perlu. Okay. Kita pakai motor yang murah-murah je. Motor color kuning tu yang dengan tayar tu satu motor dengan tayar baru RM6 macam tu. Okay, kita pakai macam tu je. Semua orang boleh beli. Okay. Kalau pandai modified kereta mainan yang ada dah siap dalam tu motor ke apa pun boleh. Asalkan kontrol pakai microbit atas tu. Jadi itu pun akan ada merit lah dekat situ Kalau ada soalan nanti kita akan buka untuk pertanyaan. So ni just go through dulu Okay, fungsi tambahan. Okay, fungsi tambahan ni ini yang membezakan satu robot dengan robot lain. Contohnya kalau line tu putus, robot tu buat apa? So boleh cakap kalau robot saya jumpa line putus, dia akan patah balik ataupun dia akan stop. Ataupun dia akan jalan ke depan sikit, cuba carilah kalau ada line tu. Cuba jalan pelan-pelan, tengok kalau jumpa line, dia sambung. So, itulah fungsi tambahan. Ataupun robot saya boleh 2 color. Maknanya kalau line hitam pun dia boleh jalan, kalau line tu tiba-tiba tukar jadi warna lain pun dia boleh ikut. Dan lagi bagus juga kalau line-line color tu line-line speed pula dia jalan. Maknanya kalau line tu kalau hitam, dia laju. Kalau kain line tu makin lama jadi kelabu kan, kurang hitam dia perlahan sikit. Jadi ini akan ceritalah. Maknanya kalau buat ni cerita masa dalam video tu nanti. Robot saya memang boleh buat macam gini. Okay. So mungkin juga boleh buat kalau pandai programming. Jadi saya tak kata kena pandai programming yang penting kat sini kreativiti. Tapi kalau pandai programming boleh buat simpang. Maknanya kalau robot tu jumpa simpang, dia boleh corner kiri atau corner kanan. Macam tu. Kalau pandai lah. Kalau tak pandai janganlah buat simpang. Nanti robot tak berjalan. Okey. Jadi robot ni dia akan reflect pada apa yang skill peserta ada. Janganlah buat susah lepas tu kata tak boleh buat. Tak nak. Kita buat apa yang kita boleh buat. Okey. Misalnya permukaan tak rata. Kalau permukaan tak rata, robot tu jalan tak betul, nanti dia terkeluar daripada line, terus dia jadi tak boleh jalan. Jadi macam mana kalau robot saya boleh jalan permukaan tak rata? Mungkin tayar dia guna tayar macam tayar lipan, tayar kereta kebal tu kan. Jadi kalau tak rata pun tak ada masalah. Ataupun guna tayar Bigfoot yang besar tu kan. Maknanya kalau tak rata pun dia boleh jalan. Okey. Pelbagai kelajuan. Okey, kita boleh sama ada pelbagai kelajuan ni kita boleh buat dia automatik ke ataupun manual. Maknanya sebelum jalan tu kita boleh set nak dia laju ke, nak dia perlahan ke. Okey, buat fungsi tambahan. Boleh angkat barang katakan ataupun boleh letak atas tu. Let's say lah kalau nak buat
kan COVID kan, orang kuarantin, tak boleh nak hantar makanan dekat dia kan. So kita guna robot ni untuk hantar makanan dekat orang tu. So letak atas tu dia hantar sampai hujung tu dia stop lah kan. Okay. So kita boleh kata ni guna untuk hantar makanan. Okay. Boleh juga buat benda-benda yang kasih nampak menarik. Macam buat lampu. Ada lampu kelip-kelip ke, lampu lip-lap ke. Ataupun robot ni kalau keadaan gelap, dia akan nyalakan lampu automatik. Jadi orang tak terbijak dia kan. Sebab dia jalan kat bawah, nanti kan gelap-gelap. Dia nampak. Dia boleh nampak. Tak ada masalah. Tapi orang tak nampak dia. Orang terlanggar. Jadi dia ada lampu. Maknanya kalau keadaan gelap, dia akan menyalakan lampu dia. Kalau dia stop, dia akan nyalakan lampu merah. Katakan maknanya dia tengah berhenti. Kalau dia tengah jalan, dia lampu hijau. So benda-benda yang ni, creativity. Okay. Tambah sendiri Nak buat bunyi pun boleh. Nak buat bunyi. Macam bunyi ting 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 ke. Ataupun bunyi horn ke. Misalnya kalau ada orang kat depan dia detect, dia akan bunyi horn. Tin tin. Macam tu. Okey. Boleh. Okey. So ini fungsi tambahan dan unik. Okey. Dan yang last ialah perkenaan creativity. Nombor 3 ialah creativity reka bentuk. Okey. Selalunya kita boleh pakai biasanya akrilik Selalunya robot saya tengok pakai akrilik. Tapi boleh pakai 3D printer kalau ada. Kalau tak ada pun boleh belajarlah buat design dan hantar untuk print. So design tu yang unik. Okey, kalau ada barang terpakai nak pakai pun boleh. Okey, ada kotak, ada tadi sebut ada Tupperware nak pakai pun boleh. Okey, warna menarik. So benda-benda ni lah ni yang secara visual dia. Maknanya visual dia. Nak buat robot tu comel bentuk kucing pun boleh lah. Kalau nak buat macam kucing kan. Kucing jalan-jalan kan. Lepas tu dia jalan miau-miau-miau kan. Okey je, tak ada masalah. Okey. Sebab kalau mungkin kata robot saya ni untuk adik saya. Dia suka kacau saya buat PDPR. So saya letak robot ni, dia duduk kejar lah robot ni. Dia baru pandai berangkak. So dia kejar robot tu keliling. Okey. So ini cerita tau. Nanti masa cerita tu, ceritalah benda tu robot ni relate dengan peserta. Maksud dia saya kat rumah macam gini. So saya buat robot ni supaya macam gitu. Macam tu. Jangan ikut orang lain punya. Ikut kita punya. Okay, sebab ni robot yang kita buat sendiri untuk kita. Okay. Okay. Video. Okay, video ni tak kisahlah pakai apa-apa, pakai telefon pun boleh, tak ada masalah. Nak pakai transition TikTok apa benda kan, macam-macam transition tu pun boleh. Nak kasih nampak menarik, tapi jangan pusing banyak-banyak sangat, nanti kami judge yang penting pusing tu sikit-sikit sudahlah. Cikgu, Ya. boleh kita buat sendiri punya robot ke? Apa dia? Tak dengar. Tak, cikgu. Boleh kita buat sendiri punya robot? Ya, kita buat sendiri robot tu. Tapi nanti saya ajarlah. Jangan takut, saya ajar. Okey. Barang ada certain barang yang kena beli, tapi benda tu yang tak semestinya beli yang saya cakap lah. Boleh guna apa yang ada kalau dah ada. Okey. Nanti bengkel minggu depan, hari Sabtu kita akan buat bengkel. Nanti saya ceritalah pasal bengkel pula So ini kita go through dia punya rules. Dia punya bukan rules lah. Dia punya guideline dia. Okey, dia tak ada rule sangat. Pertanyaan ni tak ada macam apa syarat-syarat sangat. Dia lebih kepada panduan sahaja. Okey. So dalam 5 minit kenalkan ahli kumpulan. Okey. Kena demokan robot jalan ikut garisan sebab ni syarat utama robot kita mesti boleh jalan ikut garisan. Lepas tu tonjolkan keunikan. Ini bergantung pada yang fungsi dia lah. Apa fungsi yang robot boleh buat yang unik kan. Dan reka bentuk saya mengambil inspirasi daripada cerita apa benda ke ataupun saya dapat idea reka bentuk ni daripada tengok binatang dekat rumah ke macam tu. Okey. Dan last tu yang penting ialah cerita kenapa robot ni hebat. Kenapa patut menang lah. Sebenarnya saya patut menang sebab robot saya boleh buat gini. Macam tu So be proud of your own robot sebab robot ni kamu yang buat sendiri, kamu yang reka sendiri. So be proud of it and tunjukkan yang kamu proud dengan robot ni. Okay. So ni bengkel, kita akan buat bengkel. So hari Sabtu akan datang kita akan buat bengkel pertama. Okay, dalam bengkel pertama saya akan cerita kalau nak buat line follower robot ni apa barang yang kita kena ada. Dan macam mana dia boleh kesan line. Okay.
So hopefully lepas bengkel satu ni dah boleh decide lah apa barang nak beli. Okay, apa barang nak beli lepas bengkel pertama, ataupun dah boleh cari-carilah barang-barang dalam store kalau ada yang boleh pakai kan. Okey, lepas bengkel satu So bengkel dua, macam mana nak program. Okey, untuk program ni saya akan tunjuklah programming dia. Kita akan guna microbit, saya akan tunjukkan basics macam mana nak buat supaya robot tu boleh ikut line. Okey, so by the end of bengkel kedua, kalau everything goes okay, so robot tu dah boleh jalan ikut garisan lah. So patutnya masa lepas bengkel 2 ni dah seronok lah. So ni 3 Sabtu berturut lah ni. Kita akan buat 3 Sabtu berturut-turut. Okay. So minggu ni, minggu depan, minggu satu lagi dan minggu last. Okay. Bengkel ketiga ni, macam mana nak buat robot saya lebih power ni. Dia satu bengkel yang open Maksud dia saya tak ada konten dalam tu. Ia bergantung pada apa soalan yang ada ditanya. Misalnya ada peserta mungkin tanya, cikgu macam mana nak buat benda ni. Cikgu macam mana nak buat benda ni. So saya akan saya akan try jawab lah. Dan saya akan jawab dalam bengkel ketiga. Sebab saya tak nak ada grup yang saya tak nak macam personal coaching lah. Saya tak nak personal coaching kepada satu peserta. So kita akan sharing everything. Okay. So kalau ada mungkin peserta cikgu macam mana nak buat macam nak buat supaya robot saya boleh reverse. Boleh reverse. So saya ceritalah dalam bengkel ketiga. Macam mana nak buat supaya dia boleh reverse. Okay. Tapi even saya cerita dalam bengkel ketiga pun saya tak akan tunjuk sampai jadi Saya akan cerita dia punya, saya akan tunjukkan yang basic sahaja. Okay. Sebab ini robot kamu kamu yang akan buat nanti. Okay. Peserta kena buat robot sendirilah. Kena berusaha sendiri. Okay. Tapi hopefully seborang boleh buat robot yang boleh follow line. Walaupun mungkin tak berapa cantik, tapi dia boleh follow line tu. Okay. Okay, so 3 bengkel. Kalau ada perlu benda-benda lain, mungkin saya boleh cuba arrangekan bengkel-bengkel tambahan lah. Misalnya nak buat macam mana nak soldering ke, nak tengok soldering ke, macam mana nak buat 3D design. Katakan nak buat 3D printer kan, macam mana nak buat 3D design untuk buat body katakan. Itu bolehlah cuba saya usahakan untuk buat bengkel-bengkel tambahan. Okay. Nanti dalam grup tu just dalam grup nanti boleh tanyalah. Okay. So program ni ni just macam program pengenalan dulu So dia punya main program ni tahun depan sebenarnya. Okay, saya bercadang, kami dah plan untuk buat pertandingan peringkat kebangsaan. Okay, konsep yang sama tapi peringkat kebangsaan. Jadi bila kita startnya peringkat kebangsaan ni, Apa saiz robot? saiz tak ada limit. Kecil boleh, besar pun boleh. Tapi kalau buat robot kecil, jangan cakap robot saya nak angkat barang. Apa barang nak angkat kalau robot tu kecil kan? So dia kena robot besar. Okay. So have fun doing something yang tak ada dalam pertandingan lain lah. Cikgu. Ya. Nanti tunggu nanti kita buat Q&A. So saya nak cerita yang ni dulu. Okay. So for next year kita akan cuba go for kebangsaan lah. Dan daripada robot ni juga kita akan cuba buat beberapa lagi variasi lah. Satu lumba, sumo, susun barang. Basically semua ni basic dia line follower juga. Semua robot pun basically dia basically the variation of line follower sebenarnya yang semua robot tu. So kita akan guna satu robot tapi kita akan banyak kategori lah ataupun kita asingkan ni kepada pertandingan yang berbeza nanti. So hopefully lah so tahun depan So ini kalau boleh kita akan buat. So hopefully kita akan buat lah. So okay, Q&A session. Okay, boleh tanya soalan. Ustaz, kalau ada soalan boleh baca dekat chat tu kalau ada. Okay, soalan yang ada di sini yang pertama tadi saiz robot. Okay, tak ada saiz Kemudian pendaftaran rasmi sebelum bengkel 1 atau macam mana? Pendaftaran masa nak hantar pun boleh daftar. So masa pendaftaran yang betul-betul punya pendaftaran ialah masa hantar tu nanti. Hantar video sekali pendaftaran. Bila tarikh akhir hantar? Saya rasa 27. Saya pun tak ingat lah tarikh dia, tapi hujung bulan 11 lah. Hujung bulan 11. So bulan 11. ada 2 bulan lah, ada 2 bulan. Okay. 27 September Cikgu ambil November. November.
Okey, Okey. Sekarang lepas tu apakah kelengkapan yang perlu disediakan selain Microbit? Ini dalam bengkel depan saya akan cerita. Bengkel ke depan. Boleh ke beli set robot yang dijual dan murid assemble sendiri? Maknanya robot tu dah siap, kita yang Set suka coding je, boleh tak? memanglah set tu maknanya pasang sendirilah. So boleh. Maknanya yalah kalau kita beli pun dia akan jadi jalan set juga sebab beli satu kedai kan. Beli barang-barang tu dia taklah satu kotak. Dah kira satu set Dia juga beli tu. robot yang dah siap pasang, Oh dah siap pasang tak boleh lah. macam Kita Yahboom ke? yang boom tu sebab apa? Kita nak pergi pada konsep dia ialah make kita nak buat buat robot tu. Okey, kita nak buat robot tu. Kalau beli set tu kena buat something supaya robot tu tak nampak yang macam asal lah. Maknanya mungkin ada casing luar ke ataupun ada satu macam apa untuk tutup dia ke, jadi tak nampak macam yang asal lah. Sebab kalau dah ada kan, kalau dah ada pakailah. Kita tak nak lah buang-buang duit pula beli yang lain Lepas tu boleh ke robot saya pakai remote control? Yang wajib function dia mesti boleh ikut line. Itu wajib. Tapi kalau nak buat function tambahan tadi, boleh remote control. Okay, no problem. Baik robot saya kalau tak ada line, saya boleh remote control dia. Okay, pun boleh. Okay, tapi yang ikut line tu wajib Okay, Kemudian cikgu, video diambil dengan robot atau tidak? video kena ambil dengan robot Video lah. rakaman tu. At least seorang pelajar tu adalah dengan robot tu kan. Nanti kan robot tu tak siapa-siapa punya robot kan. Tak nampak dia dengan robot. At least seorang ahli kumpulan tu ada dengan robot. Okey, tadi ada silap faham sikit. Tadi maksud bukan siap pasang, tapi beli komponen yang kedai dah bundle. Boleh Yelah. pasang sendiri tab. Boleh. Okay. Kita nak pasang sebab apa? Mesti 3 orang murid dalam satu kumpulan ke? Tak. Seorang pun boleh. Cikgu, Ya. boleh kita tak guna Microbit dan itu Arduino, Kita guna microbit, wajib. tapi kita tak ada Microbit. Kalau tak ada, kena belilah. Patutnya sekolah ada patutnya kan. Cuma mungkin boleh tanya cikgu lah. Mungkin dia ada. Patutnya sekolah ada. Kalau tak ada, nanti saya... sekolah mana ya? St. Joseph, Dekat mana? Daerah mana? dekat JB. Oh, JB. Daerah mana, Dek? JB. Ya. Kena adik tanya dengan cikgu RBT. Kat sekolah ada kan cikgu RBT. Cikgu kalau dulu cikgu kemahiran hidup, sekarang nama dia cikgu RBT, ada tak? Tanya dengan cikgu tu. Cikgu ada tak cikgu microbit? Saya nak pinjam boleh tak? Kalau dia tak ada, dia boleh pinjam daripada TSM lah. Saya adalah sikit. Tapi kena cikgu yang pinjam lah. Nanti kita post lah. Tapi daripada post tu RM10, post pergi RM10, post balik, baik beli satu microbit, RM80 macam tu. Okay, tapi kalau tak boleh beli pun, tak boleh masuk pertandingan pun, join je lah bengkel tu, dengar bengkel tu So dalam bengkel tu saya akan ajar lah. So mungkin next time ada dah benda tu dah ada, boleh bina. Okay, tapi bengkel tu join je, tak ada masalah. Cikgu, apa dia Rakesh? cikgu, Ada boleh soalan? kita tak guna dengan Microbit? Tak boleh, kena guna microbit. Okay. Okey, soalan seterusnya, bila boleh beli set microbit dari UTHM? Okay, UTHM tak jual lah, kita je penganjur. So boleh contact Elvira. Kalau masuk dalam grup Telegram tu, okay, ada link untuk Elvira punya lah. Itu boleh beli dekat mana-mana sebenarnya. Banyak Shopee pun ada jual microbit tu. Tapi kalau boleh belilah daripada rakan kita yang sama-sama buat pertandingan ni. Okay, so sebab dia pun dah buat pertandingan ni, so kita sama-samalah bantu
kalau tunggu pun minggu depan pun boleh masa bengkel yang akan datang. Saya akan ceritalah microbit dan apa lagi yang kena beli. Jadi kalau tak boleh beli bundle dia nanti senang. Jimat sikit post. So tunggu sabar. Minggu depan kita buat bengkel. Okay. So ada soalan ni yang robot fast forward Arduino tu boleh pakai tak? Tak boleh kan? Okay, robotnya fast forward tu, komponen dia banyak boleh pakai. Line follower dia boleh pakai, motor boleh pakai, tayar boleh pakai, body boleh pakai. Cuma kena beli microbit, kena beli motor driver je lah. Bateri boleh pakai. Bateri yang lama tu boleh pakai. Bateri tak payah pakai nanti. Tapi body dah settle lah, boleh pakai body tu, tak ada masalah. Okay, soalan seterusnya boleh tak tunjukkan contoh microbit? Sebab saya biasa guna microprocessor yang berlainan. Ada tak contoh microbit? Okay. Microbit Microbit. Ni. Nampak? Microbit ni. Nampak. Ni microbit microbit. So minggu depan lah saya akan go through very ni lah untuk microbit ni. Okay. Soalan seterusnya, murid menyertai bengkel sahaja dapat sijil tak? Atau mesti menyertai pertandingan? Mana Ustaz? Apa nanti kita bagi tahu dalam grup. Nanti kita akan jawab mungkin soalan kita ini. cuba so spirit of this program is nak semua orang happy lah. Kita nak semua orang happy kan. Nanti kita cuba tengok apa yang kita boleh buat. Okay. Tapi join lah bengkel tu. Walaupun tak ada sijil pun join lah bengkel tu. Belajar kan. Okay. Okay, ada soalan lagi Ustaz? Okay, tak ada. Itu saja. Tak ada okay. So, okay. Last call, ada apa soalan tak sebelum kita tamat di sini? Okay, boleh buka mikrofon untuk tanya. Tak ada Microbit nak guna version apa? Okay, nak guna version apa? Kalau dah ada version 1, pakailah version 1. Kalau belum ada, belilah version 2. Sebab version 2 ni dia ada extra lah. Dia ada mikrofon dan dia ada ada speaker. Mikrofon dengan speaker ni kita boleh tambah function untuk robot kita. Misalnya robot kita kalau kita tepuk tangan dia jalan, macam tu bolehlah function tambahan kan sebab dia ada mikrofon. Robot kita boleh buat bunyi. Dah sampai ujung dia buat bunyi. Ten. Dah sampai macam tu. Okay, tapi kalau dah ada yang version 1, pakai je version 1. Maknanya function tambahan tu fikirlah benda lain. Okay. Ada soalan lagi. Soalan daripada Cikgu Ruben Skill Sarjana ni. Hebat cikgu ni. Boleh tak share slide ni sebab dapat masuk? Okay, boleh. Slide kita ada yang recording hitam video recording ni pun ada kita kita ada share. recording Jangan juga. takut cikgu, masuk grup Telegram tu sebab kita share sana. Okay, no Lepas problem. tu robot tu wajib jalan mengikut line atau bebas pergerakan? Itu wajib. Ikut line tu wajib. Kalau nak buat remote control ke ataupun lain-lain function tu, itu kira sebagai function tambahan. Soalan seterusnya, open for any student or got age restriction? Maknanya sekolah swasta boleh masuk tak? Kemudian ada tak had umur? Okey, so kita buat untuk sekolah rendah. Kita buat untuk sekolah rendah. Itu tapi sekolah swasta saya tak pasti Ustaz. Macam mana Ustaz? Kalau JPN, okey. Mana kita kumpul dulu soalan yang susah ni, nanti kita jawab dalam ni. Dalam grup Telegram SJKC boleh kan? SJKC sekolah kerajaan juga kan? Tak ada masalah. Macam umur tu ada had tak umur? Adakah umur 10 tahun hingga 12 tahun ataupun sekolah menengah pun boleh join juga? Macam mana? Sekolah rendah, kita buat sekolah rendah. Sekolah menengah tahun depan kita buat. Tahun ni sekolah rendah So umur minimum 10 tahun. Cikgu? Saya lagi suka kalau umur tu kita open lah selagi dia sekolah rendah. Misalnya kalau dia adik-beradik 3 orang, dia boleh masuk lah 3-3. Okey, baik. Maksudnya umur daripada prasekolah ke apa? Darjah 1 lah, darjah 1. Kalau prasekolah dia tak tahu apa lagi kan. Daripada darjah 1 hingga darjah 6. Ya. Cikgu? Apa dia?
Ya. Rakesh, Kenapa tanya apa? tanya tu? Rakesh, tanya apa? Tak ada tak. Sekejap. Okey, sekejap saya baca soalan. Kalau group 4 orang boleh ke? Satu group 4 orang. Tak boleh lah Ego. Kita dah hantar 3 kan. So 3 lah. Kalau nak So, buat 4 satu group masuk 3 orang saja. masuk 2 grup. Penyertaan percuma. Tak ada 2 limit group pun. bagi 2-2. Tak ada limit pun. Satu sekolah boleh hantar berapa. Hantar je. Seterusnya, sekolah SJKC boleh sertai tak? Boleh kan? SK, Boleh. SJKC, SJKT. Boleh. Cuma Okey. video tu saya lupa nak cerita. Video tu kalau boleh bahasa Melayu jangan Cikgu, buat video nanti dalam bahasa Melayu Okey. Apa dia? Siapa tanya tadi? cikgu, kita Rakesh. boleh guna microgrid dengan Lego ke? Tapi dengan Boleh. microgrid. Boleh. Body tu boleh pakai Lego. Boleh. Tapi itu microgrid. Boleh. Asalkan controller tu microbit. Nak pakai Thank Lego ke pun apa pun boleh. Thank you. Terima kasih cikgu. Okey, soalan seterusnya, satu sekolah boleh hantar berapa kumpulan? Tak ada limit. Hantarlah. Tak ada limit Setakat ni tak ada limit. Tapi kalau tiba-tiba dia jadi beribu-ribu nanti kita terpaksa buat limit lah. So sekarang ni tak ada limit. Jadi kalau nak booking tempat tu, register lah siap-siap. Okey, soalan penting ni. Soalan dia ialah line tu ikut rekaan kita sendiri ke ataupun line tu penganjur dah siapkan? Ikut rekaan sendiri. Maknanya kalau nak tunjukkan robot saya sangat hebat, corner macam mana baring pun dia boleh corner. So buatlah Lita yang corner dia tajam-tajam. Okay. Jadi basically design Lita tu dia akan macam apa macam membekuatkan lagi kita punya robot tu. Maknanya robot tu akan, maknanya kalau line tu lagi nampak susah, maknanya robot kita lagi hebat lah. Macam tu lah sebenarnya. Okay. So jadi ada tak lagi soalan? Mungkin saya boleh ulang balik lah soalan yang tadi yang ditanya tu. Semua sekolah boleh masuk. Bila tarikh bengkel minggu depan? Hari Sabtu Sabtu berapa bulan tu? 9 Sabtu apa ni 9 hari bulan. 9 Oktober. Ya, masa sama 2.5. Bengkel online ke face to face? Online. Bengkel online, nak Bengkel dapatkan online. link online tu dekat grup Telegram kita Okey, saya mungkin boleh sharekan link tu. Sekejap ni link grup kita. Bagi siapa yang belum join grup Telegram, saya pastekan dekat bahagian chat, itu link grup kita. Boleh sebarkan bagi dekat rakan-rakan yang lain, rakan-rakan dekat sekolah lain. Boleh join. Nanti tujuannya untuk dapatkan link link kelas kita lah setiap hari Sabtu 9 Oktober yang pertama ni. Okey, macam penyertaan boleh hantar berapa banyak peserta dalam satu sekolah. Kemudian umur daripada umur 7 tahun hingga 12 tahun. Sekolah open lah, SK ke, SJKC ke, SJKT ke, SK yang lain ke boleh. Yang penting bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, lepas tu dia punya line dia tu ikut kita sendiri. Maknanya kalau lagi hebat line kita, mungkin lagi hebat kot markah dia pada pandangan Ya, betul. So ini satu kelainan lah yang belum lagi pernah dibuat oleh pertandingan yang lain. Okey, lepas tu ada tak link untuk pendaftaran? Link untuk pendaftaran tu nanti kita akan bagi dekat grup Telegram kita. So pendaftaran tu ialah sekali hantar video. Saya ulang sekali lagi, pendaftaran untuk pertandingan ni sekali dengan hantar video, nanti kita akan bagi link tu. Di mana tarikh akhir pertandingan ialah tarikh akhir hantar video ialah 27 November 27 bulan 11 itulah tarikh akhir hantar video. Maknanya bila anda semua hantar video tu bermakna anda telah daftar sekali. Faham Okey, ada soalan, boleh ke pelajar masuk tanpa bimbingan guru sekolah tapi atas bimbingan ibu bapa? Boleh tak? Bos. Saya bimbingan tak ada masalah. Cumanya sebab dari segi documentation kan dia mesti masuk under sekolah kan. So mintalah bantuan mana-mana cikgu untuk
jadi apa pendaftar je lah. Cikgu, Ya, cikgu. Van kena send video cikgu. 27 hari bulan 11 27 hari bulan 11. Okey. Okey cikgu. Lama lagi. Okey, ada satu soalan ni. Dia tanya, kalau macam 3 orang satu kumpulan, jadi CJ tu adakah dapat satu CJ 3 nama ataupun setiap peserta dapat CJ masing-masing? Kita akan buat satu sijil 3 nama lah sebab dia berkumpulan kan. Tapi sijil pun e-sijil je, nanti print sendiri. Okay. Tapi itu datang lama cikgu. Okey, lagi ada apa isi kandungan yang perlu ada dalam video? Soalan ni. Ini dah ni tadi dah diceritakan tadi. So kita go through balik. So inilah semua video dia. So 5 minit, kenalkan hari kumpulan, demokan robot ikut garisan. Dari segi kita demo robot ikut garisan tu, kita tonjolkan sekali lah keunikan dia. Macam robot saya boleh buat benda-benda yang orang lain jarang buat kan. Dan yang penting sekali lah cerita kenapa robot ni hebat. Kena cerita kenapa robot ini hebat dan kenapa saya patut menang pertandingan ni. Macam itulah. So okay. Cikgu. Ya. Cikgu, I nak order itu robot yang itu teknik itu akan datang lambat. Boleh ke? Tak, dia macam mana kena dapat sebelum pertandingan habis lah. Kalau lambat tak boleh lah. Tapi jangan takut sebab barang yang saya cadangkan untuk buat robot ni ialah barang-barang yang kita boleh dapat dekat Shopee ataupun dekat kedai-kedai elektronik dekat-dekat kita. Tak perlu order. Okay, kita tak guna barang yang kena order lah. Kita guna barang yang apa ada yang mudah kita dapat untuk pertandingan ni. Okay. So pasal pertandingan ni dia tak ada specification sangat. Okay. Jangan risau. Barang yang saya akan cerita dalam bengkel next week, semua barang yang mudah dapat. Shopee ada, Lazada ada, kedai dekat-dekat. Kalau ada kedai-kedai yang jual elektronik pun ada. Okay. Jangan risau So jangan risau, nanti pada bengkel yang pertama tu nanti akan diterangkanlah dengan lebih detail lagi. Okay, siapa yang macam rasa dekat setiap daerah macam di JB, Batu Pahat pun ada kedai robotik tu. Macam dekat dengan bandar universiti pun dia ada kedai-kedai tu. JB saya rasa lagi banyak kan. So jangan risaulah. Ya, barang-barang kita guna barang biasa je. Barang-barang yang selalu senang dapat, jangan risau. Pastikan anda hadirlah pada bengkel kita yang pertama. 9 Oktober hari Sabtu pukul 2.30. Link Zoom kita akan hantar dekat grup Telegram. Okey, saya rasa last daripada peserta ada tak pertanyaan? Ni Nur Aisyah ada nak tanya apa ni? Ada kan? Okey, macam mana? Ada tuan lagi? Nak mentang lagi tak? Tak ada dah, habis dah. Okay, so anyway, have fun jangan stress. Pertandingan ni seronok kita buat. Okay, saya nak cerita, saya dah banyak kali masuk pertandingan. So pertandingan yang Cik Muhammad Syukri buat ni adalah yang paling enjoy. tak tension Okey, ada soalan. Ada anugerah diberikan tak jika tak dapat top 3 tetapi markah mencapai markah 70 atau 80%? Nanti kita jawablah. Okay, sebab sebenarnya setakat ni saya tak rasa kita akan bagi benda tu sebab actually this is just for preparation untuk next year punya event. So next year yang kebangsaan tu yang betul-betul event dia. Tapi tak apa, nanti saya cuba bincang balik dengan GPN macam mana. Boleh tak kita buat macam medal kan, style medal kan. Maknanya certain markah dapat medal. Dia just for appreciation lah Jadi kita tahu projek kita dekat level mana. Okay. Hadiah. Okay. So untuk top 3 most probably akan ada hadiah. Tapi saya tengah usaha dapatkan sponsorship. Okay, itu top 3 Okay, so jangan risau. Segala maklumat tambahan kita akan salurkan dalam grup Telegram.
Ataupun nak tanya apa-apa nanti boleh tanyalah dalam grup tu. InsyaAllah nanti kita akan jawab. Okey, saya rasa kalau tak ada apa-apa lagi mungkin kita ambil sesi gambar lah. Sesi bergambar sikit. Boleh buka tak apa you punya kamera masing-masing. Kita ambil gambar sekejap boleh Boleh? Saya bagi masa sekejap. 30 second untuk masing-masing buka kamera untuk kita . Assalamualaikum, Cikgu Muhammad Najib Mukhtar. Oh, orang kuat pula Semua orang berat-berat. Okey, sedia. 1, 2, 3. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Oh, Encik Muhammad Farid ada. Assalamualaikum, Encik Muhammad Farid. Ini kita punya CEO Elvira System. Kita punya rakan industri. Elvira ni dia fokus mikrobit je. Dia tak ada Arduino. So maknanya memang dia kepakaran dia pada mikrobit. So boleh hubungi dekat Shopee pun ada type je kat Shopee Elvira System memang keluar ni. Okey, sekian saja. Kita jumpa lagi. Sekejap, ada soalan. Ada soalan? Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Jumpa lagi 9. Okey, jumpa lagi minggu depan. Masuk bengkel, tak masuk pertandingan tak apa. Bengkel tu masuk Okey. Okay, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Bye, Cikgu. Okay, Cikgu. bye. Kita boleh live. Boleh live Okey, terima kasih. Bye-bye. Bye. Terima